Kalau ni tak buka, tekan ni. Surah Ar-Rahman. Suratul Rahman. Muka surat 531. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam sekalian, pegawai dan ahli kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Surah Ar-Rahman. Surah ini kata ulama suratun makkiyatun, surah Mekah, iaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda berhijrah, iaitu dalam peringkat dakwah di Mekah. Dan surah ini wa yasaman wa sab'una ayatan, mempunyai 78 ayat. Surah ini mempunyai 78 ayat, namun ayatnya adalah pendek-pendek. Ada hadis dalam Sunan At-Tirmizi menceritakan daripada Jabir radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi faqara alaihim surat Ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha. Kata Jabir, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui sahabat-sahabatnya, lalu baginda membacakan kepada mereka surah ini, surah Ar-Rahman ini, daripada awalnya hingga akhirnya. Fasakatu, dan mereka semua senyap mendengarnya. Faqala, lalu Nabi berkata, laqad qara'tuha 'alal jin lailatul jin. Sesungguhnya aku telah baca surah ini kepada jin, sekumpulan jin, lailatul jin, pada malam pertemuan aku dengan jin. Fakanu ahsana mardudan minkum. Sesungguhnya mereka lebih baik respon, mardudan, reaksi mereka lebih baik daripada kamu. Kuntu kullama ataitu ala qawlihi, di mana aku membaca surah ini, setiap kali aku sampai kepada firman Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana satu yang nak kamu dustakan? Qalu, mereka, yakni jin-jin yang mendengar itu, mereka menjawab, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd. Tidak ada, wahai Tuhan, sebarang nikmat kamu yang nak kami dustakan, bahkan untuk kamulah segala pujian. Tapi kamu semua dengar senyap je. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, sunat dalam, nanti kita akan jumpa banyak kali dalam surah ini
Setelah Allah Ta'ala menghitung nikmat dia Allah Ta'ala akan ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana satu yang hendak kamu dustakan, wahai jin dan manusia. Jadi sunat kita menyebutkan la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya ada ketika dalam Quran ini bila kita baca ayat-ayat itu kita disunatkan untuk berinteraksi dengan ayat. Bila baca ayat tentang syurga, mana kita berdoa minta syurga. Bila kita baca ayat tentang neraka, kita berdoa minta lindung daripada neraka. Bila Allah Ta'ala bertanya, kita menjawab. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, disunat dan pun diajar oleh Nabi SAW untuk kita berinteraksi dengan ayat-ayat yang kita baca itu. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan hadis yang lain daripada Sayyidina Ali menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul likulli syai'in arusun. Bagi segala sesuatu ada arus. Arus ni makna pengantin. Wa arusul Quran ar-Rahman. Arus Al-Quran adalah surah Ar-Rahman. Rawahu Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ar-Rahmani, Allah Ta'ala mulakan dengan Ar-Rahmanu, ay Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ar-Rahman. Allama Al-Quran. Ar-Rahmanu, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan yang Maha Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tuan-tuan sekalian, kita terjemah dengan Maha Pengasih, dan ada ketikanya dalam Quran terjemahan dia terjemah yang Maha Penyayang, ada pula yang terjemah yang Maha Pemurah. Jadi segala jenis terjemahan itu sebenarnya merujuk kepada satu akar kata yang sama, iaitu rahmah. Yang rahmah. Rahmah itu apa makna rahmah? Rahmah itu ifadatul khair. Kalau tengok dalam tafsir, yang dimaksud dengan rahmat itu ialah melimpahkan kebaikan. Jadi apabila kita menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Rahman, iaitu Tuhan yang sentiasa melimpahkan kebaikan kepada hamba-hamba Dia, sama ada kebaikan yang bersifat umum ataupun kebaikan yang bersifat khusus. Jadi sebab itu dalam surah Al-Fatihah ataupun dalam Bismillah, Allah Ta'ala gandingkan dua nama Dia yang berakar kata daripada sifat yang sama, iaitu rahmah, iaitu nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman merujuk kepada kebaikan yang Allah Ta'ala limpahkan yang bersifat umum, merangkumi sekalian makhluk di atas muka dunia ini, tanpa mengira sama ada mereka manusia ke, bukan manusia ke, binatang ke, dan tanpa mengira kalau manusia pula, yang kafir, yang beriman, yang taat, yang maksiat, semua Allah Ta'ala beri rezeki, kerana Dia adalah Maha Rahmah, Maha luas rahmat Dia. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di atas muka dunia ini melainkan Allah yang mengurniakan rezeki kepada dia. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim pula, kata ulama dalam tafsir, iaitu Allah melimpahkan rahmat yang khusus kepada orang-orang yang Dia kasih, iaitu orang beriman. Dan rahmat yang kedua yang khusus ini merujuk kepada rahmat di akhirat. Dan rahmat di akhirat. Dan Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, dia menggunakan dua kalimah yang senang kita faham. Kata dia Ar-Rahman, yang merujuk kepada nikmat Allah yang luas di dunia itu, iaitu melimpahkan rezeki. Adapun Ar-Rahim, nikmat yang khusus yang Dia akan berikan di akhirat itu, iaitu keampunan. Yang rahmat mana keampunan, Dia melimpahkan keampunan untuk hamba-hamba yang beriman di akhirat.
Jadi ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, di sini Allah Taala menyebutkan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha luas rahmatnya, yang sentiasa melimpahkan kebaikan kepada kamu, yang memberikan kehidupan, yang memberi rezeki dan sebagainya, termasuk memberi hidayah kepada kamu. Allamal Quran, Rahman allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran kepada hamba yang dia kehendaki. Mengajarkan Quran kepada Rasulnya, kemudian Rasulnya mengajar pula kepada Rasulnya, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ini Muhammad pula yang menyampaikan, mengajar Al-Quran itu kepada umat dia. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Allamahul bayan, dan mengajarkan kepada manusia al-bayan, ini al-kalam, kata Imam Ibn Zaid. Al-bayan, ini al-kalam. Jadi sebab itu manusia ini, kelebihan yang Allah Ta'ala tidak ciptakan kepada mana-mana makhluk di atas muka dunia ini ialah kebolehan untuk mengungkapkan maksud dengan bahasa, dengan pengucapan. Jadi sebab itu ahli-ahli falsafah bila mereka mentakrifkan manusia, di mana di sana ada satu ilmu dalam mantik, dipanggil ilmu al-haddu, ilmu mentakrif. Dan semua benda, tuan-tuan sekalian, kalau kita boleh takrif dengan tepat, maka betul lah definisi kita itu. Dipanggil dalam istilah mantik, dipanggil al-jami' al-mani'. Pengungkapan kita tu dalam menjelaskan sesuatu itu mesti bersifat menyeluruh, dan juga pada yang sama mani', maknanya dia tak boleh masuk yang lain. Sebab itu kita mengaji dalam fiqh pun sama juga. Sebelum para ulama kita nak menghuraikan hukum hakam tu, dia takrifkan dulu bersuci itu apa. Dia takrifkan dulu salat itu apa dia, zakat itu apa pula. Jadi begitulah juga, tuan-tuan sekalian, bila orang tanya kita ni, manusia ni sebenarnya apa. Jadi kita nak kena cari takrif. Kalau kita silap sebut takrif, maknanya mungkin orang kata, kalau macam tu kamu dengan haiwan sama ni. Sebagai contoh, kita kata manusia ini adalah yang hidup, makhluk yang hidup. Kalau macam tu, apa beza kamu dengan kerbau? Kerbau pun hidup juga. Jadi tuan-tuan sekalian, hakikat sebenar kita tu tak mana tu. Yang beza kita dengan haiwan, dengan lain-lain tu. Maka ahli falsafah Islam, dia ada kaitan di sini. Allah Ta'ala menyebutkan di antara nikmat yang dia berikan kepada manusia ialah al-bayan. Al-bayan, kata Ibn Zaid, Imam Ibn Zaid, seorang mufassir salafus salih, dia kata al-kalam, kebolehan untuk bertutur, bercakap, menjelaskan maksud yang ada dalam diri. Jadi ahli falsafah dia kata al-insan hayawanun natiq. Insan ini adalah sejenis haiwan. Haiwan mana yang hiduplah macam lembu, kambing. Tapi lebih dia pada lain ialah natiqun, dia panggil. Dia ini boleh berhujah, boleh mengungkapkan, boleh bercakap. Yang itu yang tidak ada pada mana-mana makhluk yang lain. Jadi sebab itu kita semua manusia ini bila cerdik saja, orang akan hantar mengaji. Ikutlah kalau dia orang Islam, hantar mengaji Quran, sehingga dia boleh bertutur kalamullah. Dan oleh kerana dia orang Melayu, dia kena mengaji pula bahasa Melayu supaya dia boleh mengungkapkan maksud. Jadi sebab itu, tuan-tuan, Allah Ta'ala sendiri pun menyebutkan di antara nikmat yang dia limpahkan kepada kita ini adalah al-bayan. Al-bayan iaitu boleh menjelaskan, boleh bercakap. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan lagi wasyamsu wal qamaru bihusbani, dan matahari, wasyamsu, tidak ada dan, tidak ada waw sini. Asyamsu, matahari, kata Allah, wal qamaru, serta bulan, bihusbani, dijadikan Allah berlegar, beredar mengikut perhitungan yang telah ditentukan oleh Allah.
Jadi kita sedia maklumlah tentang perselian matahari ini, peredaran dia, sehinggalah timbullah kalender, dia panggil kalender matahari, dia panggil kalender orang putih, kalender syamsiah, 365 hari, 365 hari setahun, cukup pusingan. Bumi mengelilingi matahari. Itu peredaran matahari mengikut pandangan mata manusia. Kemudian bulan pula, tengoklah 29 ataupun 30 hari. Dan dia panggil manazil, ada manzil dia panggil. Peredaran dia mula daripada kecil, kemudian sampai bulan purnama, bulan penuh. Kemudian daripada bulan penuh itu dia semakin kecil pula. Di hujung bulan itu maknanya jadilah bulan sabit. Jadi tentang perselian kata ulama manazil. Manazil ni kita nak terjemah apa ni perselian tu? Dia panggil perubahan bulan itu ada 28. Kerana 2 itu kelam. Daripada sabit kepada penuh 14. Jadi 28. 2 itu kosong. Mana gelap tak nampak dia panggil. Jadi Allah Taala menyebutkan wasyamsu wal qamaru bihusbani. Matahari dan bulan beredar mengikut perhitungan yang telah tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa najmu wasyajaru yasjudani. An-najmu ada 2 tafsiran. Kata Imam Mujahid, an-najmu iaitu al-kaukab, bulan, matahari, bintang. Sebagaimana dalam bintang dan juga pokok-pokok, semuanya sujud kepada Allah Ta'ala. Sujud dalam mana patuh mengikut ketetapan tertentukan oleh Allah. Tapi kebanyakan tafsir menyatakan bahawa an-najmu di sini tidak beri makna bintang, walaupun ada tafsiran daripada Imam Mujahid. Sebagai contoh dalam tafsir jalan lain, dan mungkin dalam tafsir yang ada pertentuan pun mungkin sama macam yang kedua ini, iaitu an-najmu iaitu ma la saqa lahu minan nabat, tumbuh-tumbuhan yang tidak ada batang. Mana tumbuhan-tumbuhan yang menjalar, itu dipanggil an-najm. Wasyajaru iaitu tumbuhan yang ada batang dipanggil. Jadi kedua-dua ini wan-najmu wasyajaru, dua-dua itu merujuk pada tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kata Allah sama ada yang menjalar ataupun yang tegak di atas dahan ataupun di atas batang. Kedua-duanya itu yasjudani, sujud ay yakhda'ani lima yuradu minhuma, mengikut kehendak Allah Ta'ala daripada kejadian kedua-duanya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita perhatikan pokok-pokok ni ada jenis yang memang kita tanam untuk tujuan buah dia, sayur, daun dia dan sebagainya. Ada yang dia tumbuh memang kita tak minta dia tumbuh, tapi dia akan tumbuh, rumput-rumput dan sebagainya. Dan ada yang untuk teduhan. Semuanya tuan-tuan sekalian yasjudani, mereka tunduk mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejadian mereka. Dalam surah Al-Hajj, Allah Ta'ala menyebutkan bukan saja tumbuh-tumbuhan atau bukan saja bintang-bintang dan juga tumbuh-tumbuhan, kalau ikut tafsiran yang pertama tadi daripada Imam Mujahid, bahkan seluruh makhluk di alam ini semuanya sujud kepada Allah. Surah Al-Hajj ayat 18, Allah Ta'ala menyebutkan di sana, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah kamu merhatikan wahai Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sujud kepada dia, sujud kepada dia segala yang ada di langit maupun yang di bumi. Wasyamsu, begitu juga matahari, wal qamaru,
Bulan pun sama, kata Allah. Wal nujumu, bintang-bintang. Wal jibalu, dan begitu juga gunung ganang. Wasyajaru, pokok-pokok. Wad dawabu, haiwan-haiwan. Wa kasirun minan nas, dan kebanyakan daripada manusia. Mana manusia tak penuh. Kalau yang lain-lain itu semua penuh sujud pada Allah Ta'ala, tapi manusia pula, kata Allah, kebanyakan. Sebab ada di sana yang kafir, yang tidak mau sujud pada Allah. Wa kasirun, dan ramai pula manusia ini haqqa alaihil azab, yang berhak untuk ditimpa dengan azab kerana tidak mau sujud pada Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita ni semayang, puasa, sujud ni makna boleh beri makna solat, kerana dalam solat itu ada sujud, dan lebih umum lagi iaitu patuh kepada Allah. Jadi sebab itu bila kita ni hidup dengan patuh kepada Allah, kita dengan makhluk-makhluk yang lain itu sama. Dipanggil mengakui diri sebagai hamba Allah yang mesti tertakluk dengan peraturan, undang-undang, hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu pentingnya tuan-tuan sekalian, kita ini dalam hidup kita ini kita sujud kepada Allah, patuh kepada Allah. Surah Al-Hajj ayat 18. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan lagi, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit Allah mengangkatnya, rafa'aha wa wada'al mizan, dan dia menetapkan timbangan yang diadakan untuk kamu neraca keadilan, kata ulama. Wada'al mizan, langit rafa'aha, diangkat oleh Allah. Wa wada'al mizan, qala Imam Mujahid, al-mizan yakni al-adl. Allah mengangkat langit dan Allah Ta'ala meletakkan keadilan, kesamaan di alam ini. Sebab itu alam ini berjalan dengan elok, dan berjalan dengan teratur. Sebab Allah Ta'ala meletakkan dia itu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ada apa nama tu yang Albert Einstein, betul akan sebut gitu. Dia sebut dia percaya Tuhan. Dan sekalian, dia percaya Tuhan, tapi dia tak mana-mana agama. Dia percaya Tuhan tapi dia tak percaya agama. Dan dia sendiri sebut alam yang begini teratur mustahil dia boleh dengan sendiri, mesti ada yang mengatur. Kebetulan dia hidup dalam Kristian, dan Kristian ni banyak, dia panggil agama tu banyak yang panggil apa, yang tak masuk akal. Termasuk bila mendakwa Tuhan ada anak. Tu awal-awal lagi dari segi akidah tu memang luar biasa lah, bila Tuhan ada anak. Itu mungkin menyebabkan dia. Di antara dia pernah sebut, dia kata jika sekiranya bila kita mengakui Tuhan, alam yang ada Tuhan, sudah semestinya salah satu daripada ciri dia itu ialah pakar matematik. Kerana alam ini dia punya ukuran dia itu tepat, dan jarak di antara bumi dengan matahari ini kalau teranjak ke depan pun tak boleh, kalau teranjak sedikit ke belakang pun dia tak akan sesuai lagi dah untuk didiami. Jadi sebab itu tepat ukuran. Dan Allah Ta'ala sendiri pun sebut dalam Quran, Allah bukan saja mencipta, bukan saja mengangkat langit, wa wada'al mizan, kata Imam Mujahid, iaitu al-adl. Dia meletakkan di alam ini, dipanggil al-mizan. Tujuan kita tahulah tuan-tuan sekalian, bila kita timbang ni, itu ukuran untuk menentukan perkara itu tepat, sama. Kalau dalam jual beli, orang minta sekilo, kita kena timbang sekilo. Kalau nak main tak mau timbang, kita pakai cekak gitu je. Tapi dengan timbang itulah mana kita boleh menaikkan hak orang lain sebagaimana yang dia nak. Dia bagi kat kita sekilo, bayaran kita kata RM5, jadi kita kena bagi dekat dia menepati RM5 itu. Lebih lagi baik. Itu dari segi timbangan, kurang tak boleh. Maka sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan selanjutnya, Allah tatghaw fil mizan, untuk kamu mengambil pengajaran supaya kamu tidak melanggari dalam timbangan. Allah tatghaw fil mizan, supaya kamu tidak, taghaw ni makna
menganiayai orang lain dalam timbangan. Kata Imam Qatadah bila mengulas ayat ini, "I'dil ya bani Adam." Berlaku adillah wahai anak Adam. Kama tuhibbu an yu'dala 'alaika, sebagaimana kamu sendiri suka kamu diperlakukan dengan adil, maka kamu sendiri kena berlaku adil. Wa aufi kama tuhibbu an yuwaffa laka, sempurnakanlah hak orang lain termasuk timbangan sebagaimana kamu suka disempurnakan untuk kamu. Fa inna bil adli salahun nas, karena sesungguhnya dengan keadilan itu akan baik manusia, akan baik sekalian manusia. Dan sebab itu tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala sendiri Tuhan yang maha berkuasa, dia menetapkan keadilan, padahal kalau dia dari segi dia panggil, tuan-tuan kita nak sebut apa, memang Allah Ta'ala sendiri pun sebut dalam Quran, dia tidak akan berlaku zalim. Wa ma ana bizallami lil abid, aku selama-lamanya, kata Allah, sekali-kali tidak akan menzalimi hamba-hambaku. Tapi kalau kita katalah, andai kita kata, kalau dia nak buat sesuatu kepada kita tak boleh lawan. Dalam keadaan dia berpuasa itu, tapi dia tetap berlaku adil, itu kena Allah Ta'ala nak kita belajar. Sebagaimana dalam satu hadis kursi, hadis kursi Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, aku sendiri mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Mana aku sendiri mengharamkan atas diriku untuk berbuat anaya kepada kamu. Padahal kamu hamba saja, kamu tak boleh lawan. Tapi aku sendiri, haramtu, aku mengharamkan ke atas diriku sendiri berlaku zalim. Maka wa haramtu, dan aku mengharamkan juga ke atas kamu, fala tazalamu, maka janganlah kamu saling berlaku zalim sesama kamu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang buat zalim ni dia tak sedar diri, seolah macam dia berkuasa sangat. Padahal tuan-tuan sekalian, di atasnya itu ada Tuhan, kuasa Allah yang mengatasi dia. Dan tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Jadi orang yang melakukan kezaliman di dunia, maka di akhirat nanti dia akan menghadapi, dia panggil, kehidupannya gelap di sana. Jadi sebab itu, tapi jangan kita semata-mata gambarkan keadilan, kezaliman dalam bentuk yang besar. Kita cenderung melihat zalim ni terus direct pada pemerintah. Pemerintah mesti adil. Kalau tidak, dia zalim. Tapi sebenarnya zalim ni, tuan-tuan sekalian, kalau tengok dalam takrifan ulama-ulama kita, kalau tengok dalam Quran, kita ambil dalam Quran dulu, syirik itu pun Allah Ta'ala sebut sebagai zalim. Sebagaimana pesanan Allah, pesanan Luqmanul Hakim, kita dah baca dah sebelum ni, surah Luqman. Banyak tuan-tuan sekalian kita baca surah ni, tuan-tuan kena tanda. Kalau tidak, nanti ustaz pun dia ulang-ulang, dia pun lupa juga. Boleh dikatakan maknanya begitulah tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam surah Luqman yang kita dah baca dah sebelum ini. Pesanan di antara pesanan Luqman, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik benar-benar satu kezaliman yang besar. Sepatutnya, sebab itu apa ta'rif zalim? Zalim lawan adil. Adil wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempat dia. Itu adil. Zalim pula wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Jadi bila kita sembah Tuhan yang sebenar, mana kita adil. Tapi kalau kita sembah Tuhan yang tak sepatut disembah, mana kita zalim. Kita zalim. Jadi sebab itu, bila kita sebagai orang lelaki, hak suami, hak isteri, hak anak-anak kita bagi dengan elok, mana kita adil. Tapi bila suami dia tidak bagi nafkah contohnya,
Dan bagi orang yang contoh kalau orang yang berkahwin lebih, Nabi sebut dalam satu hadis, orang yang berkahwin lebih ada 2 isteri, 3 isteri, tapi dia tidak berlaku adil pada mana-mana seorang, dia akan bangkit dari kubur dalam keadaan sebelah bahu dia sebelah, badan dia sengit. Itu contoh dia panggil. Mana adil pula di situ. Jadi adil ni kena tengok dalam bentuk yang menyeluruh. Dan bukan kita lihat. Dan bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, ya'dilu baina auladikum. Berlaku adillah sesama anak-anak kamu. Sama-sama anak-anak pun Nabi pesan berlaku adil. Bashir, seorang sahabat Nabi, anak dia cerita, dia pakat dengan isteri dia, jumpa Rasulullah, nak hadiahkan sekeping tanah kepada anak dia nama Nu'man. Hadis ni diceritakan oleh Nu'man. Bapa aku dan mak aku jumpa Rasulullah, nak minta Rasulullah jadi saksi. Saksi supaya anak-anak lain tak tuntut nanti. Lalu Nabi tanya satu soalan. Sebelum aku nak jadi saksi pada kamu ni, atas pemberian yang kamu nak bagi pada anak-anak kamu ni, nak tanya, anak-anak lain dapat ke tak? Nabi tanya tu. Lalu Bashir dan isteri dia kata, anak-anak lain kami tak bagilah, anak yang seorang ni tak tahulah sebab apa tuan sekalian. Lalu Rasulullah kata, pulanglah kamu. Aku tidak akan menjadi saksi di atas kezaliman. Maka Nabi pun sebut hadis tadi, ya'dilu baina auladikum, berlaku adillah sesama anak-anak kamu. Tapi adil sama adil tak semestinya sama banyak. Adil tidak semestinya sama banyak. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, hari raya tuan-tuan peruntukkan semua anak-anak seorang 100. Anak yang badan kurus itu seronok. Dia beli baju baru 80, lebih 20 lagi. Baju dia badan kecil. Anak yang gemuk besar sikit, dia nak kena cari duit lain pula. Yang sesuai dengan badan dia tu 150 baru cukup. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, adil ini tidak semestinya dia sama banyak. Dia kena tengok dari sudut keperluan dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa aqimul wazna, dan dirikanlah timbangan bil qist, yakni laksanakanlah timbangan dengan adil. Al qist mana al adl, dengan adil. Wala tukhsirul mizan, dan janganlah kamu mengurangi timbangan. Dalam surah Al-Mutaffifin juzuk 30 ada satu surah khusus Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan orang yang kecoh dalam timbangan. Wailun lil mutaffifin. Wailun. Wailun ada 2 tafsiran ulama. Satu ulama menyatakan wailun ay halakun wa azabun, kebinasaan, ini siksaan bagi orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Macam mana kata curang dalam timbangan ini? Iaitu kata Allah, apabila dia minta ditimbang, dia minta cukup. Bila dia beli barang, dia akan kata timbanglah elok. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi bila dia yang timbang, dia berniaga, yukhsiruna, dia kecoh. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Orang yang buat macam ni, adakah dia tidak sedar bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah, akan dibangkitkan di akhirat nanti. Allah Ta'ala akan hisab. Jadi begitulah di sini pun tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut wa aqimul wazna bil qisti, laksanakanlah timbangan dengan adil, wala tukhsiru fil mizan, dan janganlah kamu mengurangi timbangan. Wal arda wada'aha lil anam, dan bumi kata Allah ditetapkan ianya lil anam. Al anam ay lil makhluqat, lil khalaiq, merangkumi jin, manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Fiha fakihatun, padanya terdapat buah-buahan, wa nakhlu. Nakhlu ini pohon kurma. Nakhlu zatul akmam. Al-akmam, kata Imam Ibn Zaid, huwa at-tal qabla an yanfatiq, iaitu yang memiliki mayang sebelum terbelah. So apa nama sekalian? Al-akmam, kelopak mayang. Macam
Pokok kurma ni dia nak lebih kurang pokok nyok juga. Dia tinggi gitu. Kemudian dia keluar mayang. Lepas keluar mayang tu dia pecah. Dia pecah tu dia keluar, dia panggil apa, jari-jari tu. Kemudian terbitlah buah nyok. Kalau sana terbit kurma. Jadi al-akmam itu ialah mayang tu. Kata Imam Ibn Zaid, huwa at-tal'u qabla an yanfatik. Mayang sebelum dia pecah. Sebelum dia panggil apa, terbelah. Sebelum terbelah. Wal habbu wal arda wada'ah lil anam, dan bumi Allah menciptanya, mengadakannya untuk makhluk-makhluk, untuk kehidupan makhluk-makhluk yang mendiami di atas muka bumi ini. Fiha, padanya, fakihatun, terdapat pohon-pohon buah-buahan, wan nakhlu zatul akmam, dan juga pohon kurma yang punya mayang-mayang, wal habbu, dan biji-bijian, zul asfi, zul asfi, al asfi, kata Imam Suyuti, at-tibn, ada jerami, ataupun pokok bijian yang mempunyai daun yang mana, yang bertangkai, jerami lah kita sebutnya. At-tibn ini jerami. Al-asfi. Wal-raihanu, dan juga ada dia panggil daun-daun yang harum, pokok-pokok yang mana harum daunnya. Ini Allah Ta'ala sebut tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka dunia ini. Ada yang tumbuh-tumbuhan dari jenis yang mengeluarkan buah-buahan. Ada yang dari jenis seperti pokok kurma. Kalau tempat kita ni pokok kelapa lah, jenis yang sama, yang berbatang, dipanggil yang berbatang, orang panggil apa, batang apa Muslim, pokok nyok, pokok kelapa sawit, dia sama dengan pokok kurma. Kemudian ada dari jenis dia panggil biji-bijian, al-habbu, padi, gandum dan sebagainya, yang mana pokoknya itu ada dia panggil jerami, berjerami dia panggil. Ini samalah tuan-tuan sekalian. Kalau di Mesir, oleh kerana dia ada musim panas, musim sejuk, dia musim panas padi, musim sejuk dia tanam gandum. Dia sebab tu. Tapi padi dia padi yang usianya pendek. Padi 80 hari, 70 hari, 80 hari. Saiznya itu dia tengah-tengah. Di antara padi yang kecil dengan padi dia tengah-tengah. Dan bila masak pun, bila orang Melayu masak beras Mesir ni, orang Mesir kata orang Melayu tak erti masak nasi. Sebab tuan-tuan sekalian, beras dia ni bila kita masak dia dengan pulut tu tengah-tengah. Saya tahu bila kat tuan-tuan, dia tengah-tengah. Dia nak pulut pun tak, dia nak nasi pun tak, tengah-tengah. Sebab itu orang Mesir dia masak, dia goreng dulu beras tu. Yang dia goreng dengan bawang putih. Itu salah satu cara lah. Kemudian setelah dia goreng agak-agak jadi kuning, nampak kuning, barulah dia buah ayam. Kemudian dia tunggu masak, nanti dia akan tabur pula minyak sapi pula kat atas tu. Dia jadilah sebiji-sebiji. Bila mai orang Melayu pula buah ayak saja. Itu yang dia kata orang Melayu tak erti masak nasi tu. Dia tak tahu katanya cara masak nasi ni dia beza-beza di antara satu bangsa dengan satu bangsa yang lain. Dan beras kita pula dia panggil beras Filipin. Kami duduk tak tahulah sekarang ni, kalau kita pergi di kedai tu, kita akan, kalau nak beli beras mai daripada Asia ni, kena abang kat dia nak beras Filipina. Mungkin mai dari Filipina lah kot. Kalau tidak, kalau minta beras saja dia akan bagi beras dia. Jadi tuan-tuan sekalian, itu biji-bijian Allah Ta'ala sebut satu-satu supaya kita ni menghargai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waraihan, ada pula tuan-tuan sekalian tumbuh-tumbuhan yang mana daun dia itu harum, raihan.
Dan kita sebagai contoh tuan-tuan sekalian, pokok kunyit contohnya, pokok halia dan juga pokok-pokok yang ada dipanggil aroma. Kata ulama dalam tafsir, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana satu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu daripada nikmat Tuhan kamu wahai manusia dan jin, tukadzibani, yang nak kamu dustakan. Subah abang tengok. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, tidak ada jawapan, tidak ada, semuanya nikmat Allah. Maka seharusnya manusia ini bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Itu tuan-tuan sekalian yang pertama. Kerana sebenarnya Allah Ta'ala akan ulang lagi pertanyaan itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu daripada ala ini ni'am, yang mana satu daripada nikmat-nikmat Tuhan kamu, tukadzibani, wahai jin dan manusia, yang kamu nak dustakan. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia, min salsalin, daripada tanah liat kering, kal fakhar, seumpama tembikar. Maknanya apabila diketuk tu bunyi, itu maksud dia. Salsal iaitu tanah liat kering yang apabila diketuk itu akan mengeluarkan bunyi. Itulah kita tuan-tuan sekalian, asal kejadian kita begitu. Sebab itu dalam Quran, kalau tuan-tuan perhati, ada ketika Allah Ta'ala sebut, ada ayat Allah Ta'ala kata umum, manusia ni min turabin, dijadikan daripada tanah. Dan ada ayat pula Allah Ta'ala sebut min hama'im masnun, daripada tanah yang diuli dan berbau. Kemudian di sini pula Allah Ta'ala kata min salsalin kal fakhar, manusia dijadikan daripada tanah kering yang dibentuk berongga seumpama tembikar. Bila diketuk dia bunyi. Tuan-tuan balik ketuk, maknanya dipanggil ketuk. Apa tu? Tembikar. Dia akan keluarkan bunyi. Itu kata oleh ulama. Bila dicantum ayat-ayat semua itu, maka manusia boleh fahamlah susul galur kejadian jasad manusia. Permulaan Allah Ta'ala jadikan Adam AS. Dan setelah itu barulah daripada Adam itu ditiupkan ruh. Kemudian dijadikan Hawa daripada usuk kiri Nabi Adam. Kemudian kita semua ni Allah Ta'ala jadikan daripada Adam dan Hawa, tapi bukan lagi daripada tanah, daripada benih dia panggil. Jadi asal manusia tu tanah. Tanah itu diuli, kemudian dibiarkan sehingga berubah warna al-masnun, dan berubah warna dan juga berbau, kemudian dibentuk menjadi jasad. Macam mana jasad kita ni, Adam AS, kalau tengoklah hadis, tingginya 60 hasta. Tinggi 60 hasta ni lebih kurang tinggi pokok nyok lah kamaknya. Mungkin lebih tinggi lagi. Dan kemudian setelah itu, bila cukup sampai tempoh yang ditetapkan oleh Allah, maka Allah meniupkan ruh. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita manusia ini bukan satu, dua. Dalam satu ni ada dua. Satu jasad, satu ruh. Orang Melayu kata satu raga, satu jiwa. Jiwa raga dia panggil. Jiwa duduk dalam raga. Jadi kita ni tuan-tuan sekalian ni raga hak luaran ni. Ni tubuh ni. Tubuh ni dia panggil raga lah. Kemudian dalam raga ni ada jiwa. Jiwa raga. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, bila mati nanti, tubuh akan balik pada mak dia, tanah. Jiwa ni, nafs akan meneruskan perjalanan di alam barzakh. Kemudian nanti bila hari kebangkitan nanti, bertemu balik dan bercantum balik, dia panggil ruh dengan jiwa. Ruh dengan jasad. Jadi persoalan sekarang yang nak kita kena jawab tuan sekalian, hakikat kita yang sebenar tu hak mana satu? Raga ke jiwa? Tubuh ke jasad ke? Ataupun ruh? Jawapan dia tuan sekalian, ruh. Ruh itulah yang kita yang sebenar, yang tak akan berubah. Jadi ruh yang mengenal Allah di dunia,
Itulah ruh yang sama yang akan masuk ke alam barzah nanti. Dia akan tunggal, dia tak ada jasad lagi ketika di alam barzah, alam kubur. Dan nanti bila bangkit, nanti barulah dapat balik tubuh. Tapi ruh yang sama. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ruh ini kena jaga sungguh-sungguh. Ruh ini kena jaga elok-elok. Nak jaga ruh ini, tidak ada lain melainkan dengan kita patuh kepada Allah, sentiasa ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itulah satu-satunya cara untuk kita menjaga ruh kita. Masuk dah waktu. Kita berhenti di sini insya-Allah. Malam ni kita sampai pada 13 ayat insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.